Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good day to all. Okay, seperti yang media pernah bagi tahu, okay, so ini adalah rakaman kelas untuk kelas kedua minggu pertama. Okay, topik pada hari ini adalah kesinambungan daripada topik yang saya telah terangkan pada sesi pertama. Okay. Okay. Okay, so topik sesi kedua adalah berkaitan dengan strategies for developing effective presentations. Okay, so untuk sesi pada kali ini, kita nak tahu mengenai ada beberapa style of speech. Okay, so kalau kita ada different speech style, so speaker tu ada different style. So pada masa kini kita boleh ada pelbagai jenis style daripada segi speech. So itu menunjukkan bahawa speaker ni dia adalah jenis speaker sama ada dia menghiburkan ataupun speaker yang bagi fact ataupun bagi fakta. Okay, so contoh katakanlah kita ada medical doctor. So dia bagi speech tapi audience dia adalah polis. Okay, so medical doctor ni dia ada bagi speech berkaitan dengan terminologi perubatan. Okay, so kita boleh tengoklah kan, because doktor ni dalam bidang perubatan, audience ni bukan dalam bidang perubatan. Okay. So that means kalau kita nak bagi speech, kita kena tahu dulu kita punya latar belakang audience. Okay. So itu sebagai contoh, that's why cara kita nak kenal pasti audience, ada pelbagai contoh. Kita boleh buat kajian dulu ataupun kita tanya kepada penganjur. Let's say kalau kita masuk pertandingan berkaitan dengan speech, kita tanya latar belakang audience. Okay. So kalau latar belakang audience, so kita bagi speech yang berkaitan dengan latar belakang audience. So kalau kita tak tahu dan kita bagi speech yang tidak berkaitan, so itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Okay, so purpose dia adalah bila kita tahu latar belakang audience ni, kita nak supaya bila kita sampaikan informasi berkaitan dengan topik yang kita nak bentangkan ataupun kita nak sampaikan, audience akan berminat untuk dengar. Okay, untuk dengar. Dan kalau kita punya speech tu mungkin kalau kita tanya soalan, so audience tu boleh bagi maklum balas. Okay, so mostly tujuan dia adalah kita nak keep the interest of the audience. Okay, so mari kita tengok apa jenis ataupun style speech ataupun speaker. Okay, so speaker styles ni dia bergantung juga kepada personality speaker tu ataupun dia punya latar belakang, backgrounds. Okay, daripada segi umur ataupun dia punya latar belakang daripada segi pendidikan, dia punya expertise. So manusia ni dia pelbagai jenis. Okay, contoh kemungkinan kalau ada pelajar yang masuk kelas saya, okay, dia rasa okay, contoh, tapi mungkin dia masuk pada kelas lecturer lain ataupun pensyarah lain, mungkin dia rasa pensyarah tu lebih baik daripada saya punya style. Okay, sebagai contoh. So pendapat ataupun kita punya feel of the situations ni berbeza lah. Okay, setiap orang ni berbeza sebab manusia ni unik. Okay, so untuk kita sampaikan apa-apa saja maklumat kepada audience, kita kena tahulah kaedah yang sesuai. So daripada kaedah sesuai, kita kena tahu bila kita nak sampaikan speech sebagai speaker ataupun sebagai pembentang, soal apa yang kita boleh buat ataupun kita boleh create ataupun kita boleh pupuk. Okay, untuk menyampaikan maklumat tu lah. Okay, so jenis yang pertama sama ada first one, content rich speaker. Okay, content rich speaker ni secara umumnya speaker ni dia menyampaikan, dia ada fakta.
dalam penyampaian dia. Okay? Fakta yang signifikan. So dia kemungkinan dia akan bagi maklumat lah, contoh merujuk daripada Jabatan Perangkaan and so on. Okay? Ataupun mungkin disampaikan sebanyak 90% pelajar, macam tu dia bagi fakta secara statistik. Okay, so ini daripada segi jenis content rich speaker. Okay, so kalau dia bukan jenis menghiburkan, dia jarang masukkan fakta statistik ni. Okay. Okay, yang kedua adalah funny or humorous speaker. So yang ni untuk hiburan lah. Okay, dia menghiburkan hati audience. So dia akan masukkan jokes. So speaker ni dia dalam latar belakang audience ni, okay, dia ambil kira secara umum, maksudnya daripada semua peringkat umur. So ada campur-campur lah. So bila speaker ni dia nak designkan dia punya speech, dia akan bagi pada level yang secara umum. Okay, contoh bila nak sampaikan jokes ataupun jenaka, so bila kita consider semua daripada segi range, benda tu sampai tanpa kira umur. Kalau audience tu berminat, audience tu mungkin akan ketawa ataupun dia tunjukkan lah, maklum balas lah, dia senyum ataupun ketawa. Okay, so yang ni saya rasa kebanyakan pelajar tahulah kan, mungkin ramai yang tengok contoh Maharaja Lawak and so on. Okay, so yang ni kemungkinan speaker tu dia ada masukkan selingan tambahan, contoh dia ada menyanyi ataupun ada daripada segi musikal bersajak and so on. Okay, so speaker yang jenis kelakar ataupun menghiburkan hati ni memang kebanyakan kita suka kan, sebab dia menghilangkan rasa menghilangkan rasa stres, okay, sebab kita anggap dia semacam satu hiburan. Okay, yang ketiga adalah storyteller. Storyteller ni jenis yang bercerita. Okay, so dalam storyteller ni dia akan menyampaikan fakta ataupun informasi kepada audience. Tak semestinya berdasarkan fakta saja. Macam content rich speaker, dia sampaikan contoh statistik lah, okay? Fakta statistik atau maklumat yang diperolehi daripada third party and so on. Okay, storyteller ni lebih kepada macam pengalaman orang tu. Okay, pengalaman speaker tersebut. Okay, ataupun mungkin jenis kalau dia tak sampaikan pengalaman dia secara individu, kemungkinan okay, storyteller ni boleh juga jenis daripada dia menyampaikan biografi seseorang tokoh terkenal. Okay, so tu another style berkaitan dengan storyteller. Okay, so untuk ketiga ni secara umum lah jenis ataupun style speaker seperti yang saya maklumkan tadi, content rich speaker, funny ataupun humorous speaker ataupun storyteller. Kenapa kita ada kepelbagaian style untuk speaker ni? Okay, of course the main points adalah kita nak tahu audience dan kita nak audience ni keep in touch with us, okay? Supaya audience tu tak lost, dia tak rasa mengantuk bila dengar kita punya penyampaian. Okay, so untuk ketiga-tiga jenis speaker yang saya telah terangkan tadi, okay, ini adalah item ataupun checklist yang kita perlu consider lah untuk memastikan kita punya penyampaian tu sampai kepada audience. Okay, satu adalah how much does the audience know about the topic? So still kita kena consider. Okay, contohlah kalau kita nak sampaikan kepada pelajar di sekolah menengah dengan kepada staff akademik di universiti, kan? So kita ada audience tu ada beberapa peringkat pendidikan yang berbeza. So ni maksudnya kita kena tahu audience tahu pasal topik tu sampai skop mana. Okay. Yang kedua adalah adakah audience ni agree with penyampaian kita ataupun kepercayaan kita. Okay, so yang ni pun kita kena ambil tahu. Yang ketiga adalah ada tak benda-benda baru yang kita perlu masukkan dalam speech. Okay, supaya benda-benda baru tu adalah macam up to date. Dia macam ikut trend. Okay, so benda-benda baru ni kalau kita boleh masukkan dalam speech ataupun penyampaian kita adalah lebih bagus. Okay, supaya audience tu berminat sebab kita masukkan benda-benda yang macam popular ataupun trending lah pada masa kini. Okay, and then kita kena tahu speech
bila kita nak sampaikan kepada audience ni, adakah dia orang terima sama ada daripada segi just macam simple presentation atau mungkin daripada jenis public speaking ataupun jenis yang hiburan and so on. So tu kita kena tahu jugalah ya kesesuaian presentation atau speech kepada audience. Okey. Selain tu, kita kena tahu bahawa audience ni ada pelbagai jenis, which is masa kita present ataupun sampaikan speech, kita tak boleh buat assumption lah masa kita nak ni, tapi adalah lebih bagus kalau kita boleh tahulah daripada first impression bila kita tengok audience. Okay? Nombor 1 adalah friendly. Friendly maksudnya dia memang bila dia dengar speech kita, memang dia pun tengok muka kita, dia senyum kalau kita ada bagi funny jokes and so on. Okay, kalau kita tanya soalan, dia boleh jawab soalan and so on. Okay, so termasuk friendly lah. Yang kedua adalah apathetic. Dia macam tunjuk sangat tak berminat lah. Okay, so dia macam ada satu assumptions about the topic. Yang ketiga lah adalah uninformed. So uninformed ni mungkin dia blur, tak tahu apa-apa pasal topik. Okay, so kita kena ambil kira juga. Kalau audience kita adalah jenis yang dia tak tahu apa-apa, okay, kebanyakan mereka tak tahu apa-apa, tak tahu apa pasal topik presentation tu. Okay, so macam mana kita nak cater all these kinds of audience. Okay, yang keempat adalah hostile. Hostile ni dia macam very negatif lah. Maksudnya kalau kita nak sampaikan sesuatu topik yang mungkin bagi audience tu agak sensitif, kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Sebab audience yang jenis hostile ni, dia kemungkinan dia akan tunjuk tak setujulah dengan apa yang kita sampaikan, ataupun mungkin juga dia akan bangkang. Okay, apa kita cakap dia bangkang. So kita kena tahulah macam mana cara nak cater all these things. Okay, so bila kita dapat identify audience kita, jenis yang macam mana adalah lebih bagus supaya penyampaian kita tentang sesuatu topik tu, okay, sampai objektif dia. Okay, okay, so kita ingat balik apa tujuan kita untuk bagi speech. Okay, so hanya ada satu je, kita nak sampaikan maklumat untuk audience tu ada reinforce their belief. Okay, so maksudnya dia bersetujulah, mungkin dia dengar dia bersetuju. Mungkin walaupun dia tak bersetuju 100%, mungkin ada sebahagian yang daripada maklumat yang kita sampaikan tu dia bersetuju. Okay. Okay, so sorry saya tersilap tadi. Okay, untuk friendly audience, kalau friendly audience ni macam mana kita nak atasi? So mostly sebab friendly audience ni they have positive thinking lah. Okay, so kita just sampaikanlah apa maklumat daripada segi fakta ataupun bukan fakta. Usually audience ni tak ada masalah bagi kita lah. Okay, yang kedua adalah apathetic audience. Okay, untuk atasi audience yang jenis kedua ini, okay, first kita kena yakinkan mereka dulu, okay, tentang kepentingan ataupun something yang positif about the topic kepada audience jenis ni. Okay. Yang ketiga, uninformed audience. So apa yang kita boleh buat untuk audience ni? Okay, kita kena educate audience ni sebelum kita start sampaikan maklumat. Okay, contohnya kalau audience yang jenis uninformed ni, dia memang tak tahu apa-apa. Okay, so kita start something yang macam background untuk satu topik, ataupun kalau kita boleh selitkan specific situation for the topic, baru kita sampaikan all this fakta-fakta selepas tu. Okay, supaya audience ni bila kita start dengan benda yang senang untuk diorang faham, dan seterusnya they can get along lah with the topik yang kita nak bentangkan ataupun sampaikan. Okay, audience yang jenis keempat, hostile audience ni, kita kena respect kemungkinan masa kita bagi speech, mungkin audience ni dia ada angkat tangan ataupun dia sampaikan atau bagi tahu dia tidak bersetuju. Okay. Sorry. Okay, so kalau kita hadapi ataupun berhadapan dengan audience jenis ni, kita first thing kita kena tunjuk kita respect dia, kita terima dengan pandangan mereka. Okay, jangan kita macam kita nak bangkang. Okay, so that means that kalau kita tunjuk kita tak setuju,
Okay, mungkin dia akan menimbulkan perbalahan lah. That means secara generalnya, okay, kita terima pendapat mereka. Kita dengar apa pandangan. So benda ni akan menunjukkan ada satu communication yang betul lah. Kalau kita macam bangkang, tak setuju, dan audience tu lagi bangkang, so dia akan menimbulkan pertelingkahan. So yang ni ada communications, two-way communication. So kita kena tunjukkan lah properly dan kita respect apa yang mereka pandang, apa yang mereka beri pendapat dan juga pandangan mereka. Okay, so macam mana kita nak start dengan audience-centered presentation? Okay, so slide ni menunjukkan bahawa start kita dengan audience, kan? So audience yang penting sebab kita tak bagi speech ataupun presentation bukan pada manusia. Okay, audience tu adalah kita punya participant lah ataupun the human. Okay, so untuk kita tahu latar belakang audience, kita buat kaji selidik lah ataupun kita buat little research about the audience, apa minat dia, apa mereka tak suka, okay, daripada segi umur, daripada segi latar belakang pendidikan dan so on. Okay, so kita bagi something yang positif lah untuk mereka dengar speech kita, so kita bagi satu benda yang positif supaya mungkin daripada speech yang kita start tu diorang ingat kita. Okay. Yang kedua adalah engage with the audience. So untuk engage dengan audience ni, satu adalah kita perlu pilih language. Okay. Contohlah kalau kita punya audience ni, audience ni tidaklah ada latar belakang daripada segi maybe tak sampai university level lah contoh. Okay, so selalunya kalau mereka tak sampai ataupun sambung belajar di peringkat universiti, mungkin sampai SPM saja. So mungkin language pada speech tu kita guna bahasa Melayu. Okay, contoh. Walau bagaimanapun mungkin kalau kita punya audience tu latar belakang maybe mix, ada Chinese, Indian and so on. Okay, kita tengok umur dia juga, latar belakang pendidikan. Kalau sesuai untuk kita gunakan bahasa Inggeris, dan kita guna. Okay. Kemudian kita kena consider lah props ataupun tools semasa presentation ataupun kemudahan facility masa kita nak present, termasuklah venue. Okay, so kita tak untuk make sure kan audience tu engage dengan kita punya speech, okay, engage during the events. So kita tak provoke audience tu dengan soalan yang sensitif. Okay, so kita kena ada two-way communications. Even two-way, make sure benda yang positif lah, okay, we can get along between the two parties. Yang ketiga adalah ending with the audience dengan cara kita summarize masa kita nak end up the conclusion. For example, kita summarize lah apa topik kita and then macam mana topik tu ataupun solution tu berguna kepada audience. So kita buat kaitan. Okay, so make sure audience tu at the end dia dapat key points. Okay, kena tunjukkan pada audience. Okay, so kita nak tengok common presentation mistakes. So slide ni memang saya kosongkan lah. Okay, so saya senaraikan sebenarnya common presentation mistakes ni banyak. Okay, tapi saya senaraikan yang 5 yang utama saja. Okay, nombor 1 adalah okay. Okay, kejap saya tak boleh annotate. So, saya buka semula dokumen ni. Okay, saya kena buka semula dokumen.
Okay, so saya type kat sini. So saya zoom sikit harap ni terang lah. Okay, common presentation mistakes. Okay, so dekat sini saya senaraikan 5 yang utama saja. Sebenarnya banyak je lagi. Okay, so nombor 1 adalah no engagement. Okay, no engagement dekat sini maksudnya kalau dia jenis content rich speaker, dia akan bagi fakta je selalu. Okay, bila dia bagi fakta selalu, so audience pun tak berminat untuk dengar. Okay, so kita kena ada proper plan lah. Okay, so kalau mungkin masa kita punya content speech ataupun presentation tu memang ada fakta. Mungkin ada 3 ataupun 4 fakta yang kita nak sampaikan. Okay, so why not pada setiap fakta sebelum kita sampaikan tu kita selitkan dengan satu story. Okay, satu story berkaitan dengan fakta tu, baru kita sampaikan fakta tu. Okay, and then kita kena consider lah why these things happen. So bila kita ada keywords why, kita nak sampaikan maklumat kenapa benda ni terjadi, kenapa situasi itu wujud, okay. So itu adalah keyword yang kita boleh masukkan dalam preparation kita untuk pastikan audience tu engage dengan kita. Okay, yang kedua adalah tadi saya mention preparation kan. Okay, so adalah not enough preparation. Okay, untuk not enough preparations ni, of course lah kalau kita tak ada preparation yang cukup daripada segi waktu ataupun mungkin daripada segi masa dan mungkin pada hari kejadian kita tak kenal pasti lokasi untuk kita datang buat presentation. So ni agak mengganggulah kita punya speech ataupun presentation day. So kita kena ada proper preparation sebab ini yang akan bantu kita punya cara kita uruskan presentation nerve. Okay, semua orang speaker, semua orang yang nak bagi speech sama ada dia presenter ataupun nak present masa public speaking, semua orang nervous kan, semua orang ada perasaan nervous. So bila kita tak ada proper preparation ni ataupun preparation kita tak cukup, so dia memang akan mewujudkan peratusan level ataupun level nervous tu lagi tinggi. Okay. Yang ketiga adalah not familiarize with the venue. Okay, with the venue or equipment. Okay. Kesalahan yang ketiga ni berkaitan dengan yang kedua jugalah. Kita tak tahu tempat ataupun kita tak tahu nak guna certain tools semasa kita punya presentation. Contoh tak tahu nak guna PowerPoint ataupun maybe masa kita nak share slide, okay, so kita prepare kita punya material tu dalam PowerPoint. Kan? So, tapi bila kita sampai dekat venue yang kita nak presentation tu, komputer tu hanya boleh buka PDF, contoh. Okay, contoh. So, kita kena tahulah macam mana nak convert PowerPoint tu kepada PDF. So, untuk item yang ketiga ni sebenarnya kita kena adapt jugalah any changes ataupun kita kena expect bila things happen yang kita tak sangka, so kita kena tahulah kita kena cater lah, kita kena solve the problem. So kena ada plan B, okay, contoh. Ataupun maybe pada hari presentation ataupun pada hari kejadian mungkin speaker ataupun sound system tak berfungsi. So kita kena ada backup plan, okay, sebagai contoh.
Okey, yang keempat adalah using inappropriate content. Okey, so menggunakan konten yang tidak berkenaan ataupun tidak berkaitan ni. Okey, ada bukan dua situasi sajalah, ada beberapa situasi yang berbeza. Satu lah, saya bagi contoh, mungkin daripada segi audience, latar belakang audience tu tak sesuai dengan konten. Okey, satu. Okey, maksudnya topik yang kita nak present tu tidak sesuai dengan peringkat umur audience kita. Okey. Yang kedua contoh dia adalah mungkin konten ataupun part yang kita nak share tu agak sensitif. So kat sini pun kita kena ambil tahu. Okay. So untuk atasi supaya kita tak ada kesalahan daripada segi menggunakan inappropriate content. Okay. So kita kena tahulah audience kita punya latar belakang. Okay. So yang kelima adalah jargon. Jargon ni macam tadilah contoh awal-awal tadi kan, kita ambil contoh doktor yang bagi speech pada audience yang polis, okay? Ataupun dia punya latar belakang speaker berbeza dengan latar belakang audience. So kita cuba elakkan menggunakan term-term yang jargon. Jargon ni untuk you faham supaya tidak macam perkataan canggih-canggih lah, macam tak sesuai. Bila contohlah kalau kita bagi perkataan ni pada peringkat budak sekolah, contoh, rasa sesuai tak? So kita kena argue, sesuai ke tak? Okay, audience faham ke tak? Audience tahu ke tak? So ni contoh dia lah. Okay, kalau audience tu ada latar belakang macam dia punya level education tu tinggi, okay, berpendidikan tinggi, tak ada masalah. Tapi again kita kena make sure lah sama ada sesuai ke tak. So kita ni sebagai speaker kena tanya balik diri kita sendiri. Okay, bila kita present ataupun bila kita sampaikan perkataan ni, audience faham atau tak? Kita tanya semula. Okay, supaya apa yang kita prepare tu boleh engage dengan audience. Okay, so ni adalah common presentation mistakes. Saya hanya senaraikan 5 saja. So sebenarnya banyak lagi lah. Okay. Okay, so sebagai task kedua, okay, so sini saya ada task untuk setiap pelajar buat berkaitan dengan tailoring the presentation to the audience. Okay, so task kedua ni saya telah uploadkan dalam e-learning. So untuk para pelajar yang ada masalah untuk access e-learning, sila contact PPDM ataupun e-learning staff maklumkan. Setahu saya semua pelajar yang ada nombor matrik sepatutnya boleh access e-learning. Okay, untuk pelajar yang tak ada tagging dalam e-learning, maksudnya pelajar boleh akses e-learning, tapi subjek group 3 untuk effective communication ni tak ada tagging. Okay, kena semak semula kemungkinan pelajar tersebut dalam grup kumpulan lain. Okay, bukan grup ketiga. Okay, so sepatutnya kalau dah settle registration, so tagging dalam e-learning ni secara automatik. Okay. So, kalau ada masalah nanti kena check pada bahagian pendaftaran subjek ataupun refer kepada PPDM ataupun e-learning staff. Okey, soalan berkaitan dengan task kedua minggu pertama adalah semua pelajar perlu record speech. Okey, so ada dua group of audience. Okey, topik dia sama untuk dua group, tapi kita kena ada different presentation. Okay. So, topik berkaitan dengan wearing mask. So, setiap pelajar perlu record dalam 2 ke 3 minit speech berkaitan dengan wearing mask. Record
menggunakan apa-apa tools dan video itu perlulah diuploadkan ke dalam YouTube, dan link YouTube untuk recorded perlulah di-upload dalam Google Drive. So Google Drive ni nanti saya akan create. So semua pelajar boleh record sama ada dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Inggeris. Okay. So maksudnya dekat sini record satu video, tapi dalam satu video tu dia ada macam pecahan lah. So maksudnya kemungkinan dalam 2 minit pertama tu adalah speech you berkaitan dengan wearing mask untuk group yang audience yang group of children ni. Okay, contoh so kat sini saya ada paparkan lah kumpulan audience you. So kumpulan pertama adalah a group of children who hate wearing mask. So they are mostly uninformed of the importance of wearing mask. So children ni dia tak tahu, tapi dia memang tak suka lah, tak suka wearing mask. Okay. Kumpulan kedua adalah a group of elder people who hate wearing mask. Okay, they are a bit hostile. Okay, so means that dia berumur. Okay, so saya nak semua pelajar recordkan satu video, tapi dalam 2 minit pertama adalah video berkaitan wearing mask untuk a group of children. Okay, lepas tu mungkin selang dalam 30 saat lepas tu you sambung record untuk your speech berkaitan wearing mask untuk a group of elder people ni. Okay? Okay, so kalau ada sesiapa yang kurang faham dengan task kedua minggu pertama ni, boleh contact madam melalui WhatsApp ataupun you can search lah my contact number in the WhatsApp group. Okay, so that's all for today's sessions. Thank you.